Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, kita nak tengok faktor yang pertama dari segi eksperimen yang sepatutnya kita bincang dekat makmal, dan saya akan tunjuk demonstrasi eksperimen inilah. So, eksperimen ni kita tak buat sebab ini adalah bukan eksperimen wajib lah. Okey, so faktor yang pertama adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. So, ini adalah faktor yang pertama. Okey, faktor yang mempengaruhi kadar elektrolisis. Okey, so tujuan eksperimen adalah untuk mengkaji kesan kedudukan ion dalam siri elektrokimia yang dipengaruhi oleh pemilihan ion untuk dinyah cas. Okey, yang mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyah cas. Okey, so nyah cas tu maksudnya kita keluarkan cas lah. Saya ingatkan balik. Okey, penyataan masalah, ingat ya, penyataan masalah persoalan daripada tujuan. So, bagaimanakah kedudukan ion dalam siri elektrokimia boleh mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyah cas? So, kita tengok hipotesis. Okey, semakin rendah kedudukan ion dalam siri elektrokimia, okey, semakin mudah ion itu untuk dinyah cas. Okey, boleh Alright. So, kita tengok pembalik ubah dimanipulasi. Okey, pembalik ubah dimanipulasi yang kita nak tengok hari ini adalah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang ni yang kita akan ubah-ubah lah. Okey, so kita kedudukan ion ni, ingat ion kalau larutan kita ada 4 jenis ion, anion dan cation Okey, yang bergerak balas, pembalik ubah bergerak balas adalah hasil pada elektrod. Yang dimalarkan adalah kepekatan elektrolit. So, kepekatan elektrolit kita tetapkan. Okey, kepekatan elektrolit dan jenis elektrod ni kita tak ubahlah. Okey. So, kita menggunakan larutan natrium sulfat 0.5 mol. Okey, kita guna natrium sulfat 0.5 mol. Sekejap saya tukar color. Okey, natrium sulfat 0.5 mol. Kita ada kayu uji. Okey, so elektrod yang kita guna adalah elektrod karbon. Sel elektrolit. Okey, sel elektrolit. Bateri. Okey, kita ada bateri. Kemudian kita ada tabung uji untuk memerangkap gas yang terhasil. Okey, ammeter, suis, dawai dan penyambung, semua itulah. Okey, so ini adalah kita punya radas. Okey, so kita tengok first thing first. Apa yang perlu awak buat adalah awak highlight dulu. Okey, larutan yang kita guna elektrolit. Okey, kita tengok dulu apakah elektrolit yang kita guna. So ini adalah elektrolit. Okey, elektrolit adalah larutan yang kita guna dalam bikar, yang kita letak dalam bikar tu. So ini adalah elektrod yang kita guna, yang hitam tu kan. Okey, 2 batang yang hitam ni adalah elektrod karbon. Okey, so larutan dalam bikar ini kita panggil dia elektrolit. Okey, larutan natrium sulfat ni, okey, yang ni adalah elektrolit. Okey. So ingat, elektrolit ada 2 keadaan. Satu, leburan, di mana leburan ni adalah daripada pepejal yang kita panaskan dan dia melebur. So yang kedua adalah larutan, okey, ataupun aqueous. Okey, larutan dengan aqueous tu benda yang sama. So ingat, leburan kita tiada air. Okey, so larutan ada air. Ingat ya, ada perkataan larutan maksudnya ada air kat situ. Alright, so leburan hanya ada 2 ion sahaja yang terlibat, manakala larutan kita ada 4 ion yang terlibat. Okey, 2 ion daripada air dan 2 lagi daripada natrium sulfat. So kita keluarkan ion-ion yang terlibat, iaitu air. So yang kedua adalah natrium sulfat. Okey, so ingat, air kita ada 2 ion yang terlibat adalah ion hidrogen. Okey, ion hidrogen yang bercas positif, manakala ion hidroksida
okey, adalah ion yang bercas negatif. Okey. So bagi natrium sulfat, ion yang terlibat, ingat ya, yang mula-mula sekali disebut adalah ion positif, iaitu cation Ion natrium bercas positif, manakala ion sulfat dia bercas negatif. Alright. So kita klasifikasikan setiap ion ni pada elektrod yang terlibat. So first kita tengok kita tengok pada bateri dulu. So ini adalah bateri yang simbolnya panjang. Jadi kita tahulah kalau simbol panjang itu adalah terminal positif. So katalah yang ni tidak diberikan. So kita tahu yang ni positif, yang pendek ni adalah negatif. So automatik elektrod ini adalah elektrod positif yang kita panggilnya adalah anode. So kita tahu kalau anode, anion yang akan tertarik. Sebab apa? Anode positif, anion negatif. Okey. Seterusnya kita tengok terminal bateri yang pendek ni. Kita tahu dia bercas negatif. Jadi automatically, alright, elektrod ini katalah tak diberi. So kita akan tahu elektrod ini adalah elektrod negatif. So elektrod negatif, terminal negatif, kita panggil elektrod cathode. Yang melekat, yang tertarik pada cathode adalah cation. So kita tahu sebab cathode tu negatif, so yang melekat, yang tertarik pada cathode adalah ion positif. So kita klasifikasikan setiap ion-ion yang terlibat. So kita tengok ion yang pertama yang melekat pada terminal anode adalah ion negatif yang pertama, iaitu ion hidroksida dan ion sulfat. So kita tulis sini ion hidroksida dan ion sulfat. So automatik ion yang bercas positif ni dia akan melekat pada terminal ion bercas negatif, so dia akan melekat pada terminal positif. So kita nak tengok lagi seterusnya kita tengok ion ataupun ion yang melekat pada cathode. So ion yang pertama adalah ion hidrogen, seterusnya ion natrium. So ion hidrogen kita tahu dia bercas positif. Kemudian ion yang kedua adalah ion natrium. So dia bercas positif. So kedua-dua ini adalah cation. So yang ini adalah anion, cas negatif, cation cas positif. So seterusnya kita nak tengok ion apa yang akan dipilih untuk dinyah cas di anode. So anion mana yang akan dipilih untuk dinyah cas di anode? Seterusnya kita tengok pada muka surat 78, iaitu siri elektrokimia. Saya padam. Siri elektrokimia yang terlibat. So kita ada ion, kita tengok anion dulu So kita tengok anion. So anion yang terlibat adalah ion sulfat dan ion ion sulfat dan ion hidroksida. So yang berada di bawah adalah ion hidroksida, maka automatik ion hidroksida yang akan dipilih untuk dinyah cas. So kita pergi balik pada slide tadi. So kita pilih ion hidroksida sebagai ion yang akan dinyah cas oleh anode. So automatik kita tahu bila ion hidroksida ni dinyah cas, gas apa yang terlibat? Gas oksigen. Ion hidroksida kita keluarkan charge dia, so dia akan membentuk gas oksigen. Seterusnya
di katot kita ada ion hidrogen dan ion natrium. So, kita pergi balik pada muka surat 78. Okey, kita tengok siri elektrokimia. Okey, pada cation kita tengok kita ada hidrogen. Okey, kita ada ion hidrogen dan kita ada ion natrium. So, kita tahu ion hidrogen dia berada di bawah. Jadi, ion hidrogen yang akan dipilih untuk dinyahcas. Okey. Kita balik pada muka surat 80. So, ion hidrogen akan dipilih untuk dinyahcas. So, kita tahu bila ion hidrogen dipilih untuk dinyahcas, gas apa yang dihasilkan? Okey, gas hidrogen. Okey, so bila gas ini dihasilkan, maka contoh saya ambil D anode, gas yang terhasil adalah gas oksigen. So nanti dekat elektrod ni dia akan ada bubbles, okey, atau buih-buih. So buih-buih ni dia kurang tumpat, maka dia akan naik ke atas. Okey, yang ni kita panggil kaedah sesaran air. So, dia akan memenuhi ruang bahagian atas tabung uji. Kemudian air ni dia akan turun ke bawah. Okey, makin lama proses elektrolisis ni kita jalankan, okey, makin banyaklah gas yang terhasil. So, air akan tersesar ke bawah. Okey, kemudian air yang dalam bikan ni akan meningkatlah. Sebab air yang dalam tabung uji ni dah turun ke bawah. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, apabila ion hidrogen dinyahcas, so kita akan membentuk gas hidrogen. Okey, di sini gas hidrogen akan terbentuk pada elektrod. Jadi dia akan naik ke atas. Okey, dan air akan turun ke bawah. Okey, makin lama elektrolisis ni berlaku, so makin banyaklah gas yang terhasil. Okey, so kita tahulah ini adalah gas oksigen, gas hidrogen. Okey, gas hidrogen. Manakala yang hijau ni adalah gas oksigen. Okey, boleh Seterusnya kita tengok pada muka surat 81. Okey, so ini adalah pemerhatian yang kita dapat buatlah. Kita tengok gelembung-gelembung gas tidak berwarna terbebas di anode. Okey, gelembung-gelembung tidak berwarna pun terbebas di katot. Okey, so kita tahu di anode. Okey, di anode ion hidroksida dipilih untuk dinyahcas. So kita tahulah ion hidroksida ni bercas negatif. Okey, so kita panggil dia anion. Okey, so anion. Okey, so kita akan tukar kepada gas oksigen bila dinyahcas. Okey, so katot kita ada ion hidrogen. Okey, so bila cation ni dia dinyahcas, okey, kita akan hasilkan gas hidrogen. Okey, so bila kita tengok di anode, bila gas oksigen terhasil, okey, kita guna kayu uji. Okey, kita guna kayu uji berbara, maka hasilnya oksigen. Okey, menunjukkan oksigen lah. Okey, kalau kita guna kayu uji menyala, okey, kayu uji menyala, maka bunyi pop terhasil. Itu menunjukkan gas hidrogen terhasil. Okey. So, kita tengok formula-formula ion yang terdapat dalam larutan. Okey, natrium sulfat. So, kita ada 4 iaitu okey, ion natrium, ion sulfat, ion hidrogen dan ion hidroksida. So, kita ada 4 ion. Okey, kita ada 4 ion yang terlibat. Okey, yang kita dah senaraikan tadilah. Okey, so tuliskan anion dan cation. Okey, anion dan cation yang terdapat dalam larutan kuprum 2 sulfat. Okey, bukan larutan kuprum 2 sulfat ni, larutan natrium 2 sulfat. Ni silap ni. Okey, larutan natrium sulfat. Natrium sulfat.
Okey, dalam jadual maksudnya dia refer pada eksperimen kita ni lah. Okey, so kita ada ion sulfat. Okey. Kita ada ion sulfat dan ion hidroksida pada anion. So cation kita ada natrium dan ion hidrogen. Macam saya senaraikan tadi tu lah. Okey, so kita ada 2 pada anode dan 2 ion pada kathod. Okey, formula ion yang tertarik ke anode adalah apa yang terhasil anode. Okey, so ion yang tertarik pada anode adalah anion. So yang tertarik pada kathod adalah cation. So automatik benda yang sama je lah. Okey, ion dipilih untuk dinyacas di anode adalah ion hidroksida, manakala di kathod adalah ion hidrogen. So kita tahu sebab kita dah refer pada siri elektrokimia. Okey, so kenapa dipilih untuk dinyacas? Sebab ion hidroksida berada di bawah ion sulfat dalam siri elektrokimia, manakala ion hidrogen pula sama berada di bawah ion natrium dalam siri elektrokimia. Jadi kesimpulannya, semakin rendah kedudukan, semakin rendah kedudukan ion dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion itu untuk kita buang charge dia, untuk dinyacas. So itu sahaja untuk faktor yang pertama, iaitu kedudukan ion dalam siri elektrokimia.